Satu jawatan kuasa khas digerakkan tangani isu kritikal melibatkan matlamat pembangunan mampan di Sabah. Perinciannya bersama Suaran Shah. Teruskan Suaran. Ya, sahih. Kerajaan Persekutuan melalui bahagian hal ehwal Sabah dan Sarawak, Jabatan Perdana Menteri JPM menggerakkan satu jawatan kuasa khas bagi menangani isu kritikal melibatkan matlamat pembangunan mampan SDG di Sabah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakhmud berkata, jawatan kuasa itu akan meneliti secara serius isu yang memerlukan penyelarasan antara agensi persekutuan dan negeri. Statistik semasa menunjukkan Sabah masih bergelut dengan beberapa cabaran utama, termasuk kadar kemiskinan mutlak dan pengangguran yang tinggi. Jadi saya memandang serius perkara ini dan saya mahu supaya semua pihak dapat memberi komitmen agar kita dapat menyelesaikan isu-isu ini. Dan kita harap supaya semua pihak juga memberi peranan masing-masing dan mengutamakan isu-isu dan juga jalan penyelesaian untuk kita mengurangkan isu-isu ini, terutama untuk negeri Sabah. Datuk Mustafa menyatakan demikian kepada RTM selepas menghadiri mesyuarat jawatan kuasa induk pelaksanaan bidang fokus utama 6 SDG bilangan 1 tahun 2026. Segala cadangan penyelesaian yang dikenal pasti melalui mesyuarat berkala ini akan dibawa ke peringkat nasional untuk tindakan penyelarasan yang lebih bersepadu. Rancangan Pendidikan Negara RPN akan dilaksana secara terancang dan menyeluruh di Sabah. Pelaksanaan RPN dibahagi kepada 3 fasa dengan fasa pertama melibatkan tempoh 2026 hingga 2027. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin memaklumkan Jabatan Pendidikan Sabah telah mengenal pasti inisiatif serta petunjuk prestasi utama bagi memastikan hala tuju pendidikan negeri selari dengan perancangan nasional. Saya amat yakin bahawa dengan perancangan yang rapi dan juga siri perbincangan yang diadakan oleh semua pengurusan tertinggi Jabatan Pendidikan Sabah, kami telah dapat memperhalusi dan mengenal pasti inisiatif-inisiatif yang perlu dilaksanakan bagi memastikan RPM 2026-2025 di negeri Sabah ini dapat kita laksanakan. Datuk Raisin ditemui RTM selepas menyempurnakan amanat Tahun Baharu 2026 Jabatan Pendidikan Negeri di MRSM Ranau. Kempen Jom Support Local Fruits, inisiatif menggalakkan orang ramai menjadikan buah-buahan tempatan sebagai pilihan utama selain menyokong pendapatan petani tempatan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin ketika melancarkan kempen ini berkata, usaha ini selari dengan kempen kementerian bagi meningkatkan penggunaan buah-buahan tempatan yang dilaksana dengan kerjasama Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA sejak Julai 2025. The more you makan, the more you show the demand, the more you have the supply, and it will reach an equilibrium of a lower price. So basically, you lebih makan sesuatu, dia akan lebih orang tanam, lepas tu harga dia akan lebih ramah. So that's the concept lah. So of course, I will encourage. Dalam perkembangan berkaitan katanya, Kerajaan Persekutuan komited membangunkan sektor pertanian di Sabah bagi memperkukuh keterjaminan makanan. Tahun ini, 51 projek pembangunan pertanian diluluskan di Sabah melibatkan peruntukan lebih 86 juta ringgit. Bagi meningkatkan kecekapan sistem penyampaian di peringkat akar umbi, pegawai lantikan politik di setiap kementerian negeri didedahkan dengan kursus pengurusan strategik dan krisis. Kursus anjuran pejabat Ketua Menteri ini menekankan pengurusan komunikasi dan penyampaian maklumat secara berkesan kepada rakyat. Sekaligus memastikan jentera politik bukan sahaja kompeten dalam pentadbiran, malah sensitif dan responsif terhadap keperluan rakyat secara keseluruhannya. Selain itu, kursus ini juga
adalah sebagai medium kita untuk memperkasa kebersamaan antara semua pegawai-pegawai politik di kementerian. Suasana kekeluargaan ini cukup penting supaya kita dapat bekerja sebagai satu pasukan yang baik, yang cemerlang. Apa juga isu yang berkait dengan rakyat dapat kita atasi dengan baik. Beliau berharap pegawai lantikan politik memanfaatkan kursus ini dalam meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian dasar dan bantuan kerajaan kepada rakyat, termasuk membantu menangani isu kritikal khususnya melibatkan bekalan air, elektrik dan jalan raya. Yang di Pertuan Negeri Tun Musa Aman dan isteri Toh Puan Farida Tusin selamat tiba di Terminal 2 lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pagi tadi selepas menunaikan ibadah umrah di Mekah serta mengadakan lawatan rasmi di Mesir dan Madinah selama 7 hari. Ketibaan Tun Musa dan isteri disambut Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan bersama Mufti Negeri Sabah Datuk Bongsu Aziz Jaafar, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jains Datuk Jumain Abdul Ghani dan Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan Negeri. Sepanjang lawatan rasmi berkenaan, selain merasmikan Dewan Al-Imam Al-Tayyib Syekhul Azhar, Tun Musa turut meluangkan masa bertemu dengan pelajar Sabah yang melanjutkan pengajian di Mesir dan Madinah. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK akan mengumumkan kadar sewaan gerai Bazar Ramadan di bawah seliannya menerusi laman web rasmi sebelum permohonan dibuka secara dalam talian. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samitah berkata, langkah itu bagi memastikan penetapan harga lebih seragam, telus dan adil kepada peniaga. Selain mengelak penguasaan lot oleh pihak tertentu yang menjual semula gerai pada harga lebih tinggi. Kita sedia maklum juga kadang-kadang ada macam diorang cakap kartel kan, yang mana orang masuk di sana sudah penuh dia bilang kan. Ini satu perkara yang kita akan lihat dengan serius bagaimana supaya kita dapat memberikan peluang kepada lebih ramai orang dan bukannya dikawal oleh segelintir orang saja yang mungkin boleh mengawal sistem tersebut. Selepas itu mereka menjual dengan harga yang lebih tinggi lagi kepada orang-orang yang sememangnya ingin berniaga di sana. Tambahnya, DBKK turut meneliti isu kekurangan lot gerai dengan mempertimbang pembukaan lebih banyak lokasi bazar Ramadan yang strategik di sekitar bandaraya. Dalam masa sama, ruang aduan turut dibuka kepada peniaga yang benar-benar berminat tetapi gagal mendapatkan lot bagi memastikan peluang diberikan secara lebih adil. Karnival Tahun Baharu Cina 2026 yang akan diadakan selama 3 hari bermula 9 Februari ini dijangka menarik kehadiran lebih 10,000 pengunjung tempatan dan asing. Berlangsung di dataran lintasan Diasoka dan Jalan Gaya Kota Kinabalu, karnival bermula 6 petang hingga 10 malam ini dimeriahkan dengan pelbagai pengisian menarik, termasuk persembahan tarian singa dan naga oleh 160 persatuan di bawah Persekutuan Persatuan Cina Sabah FKAS, persembahan kebudayaan dan 300 gerai jualan. Presiden FKAS Tan Sri T. Sigoh menyifatkan program ini bukan sekadar perayaan bagi masyarakat Tionghoa, malah cerminan semangat Sabah Maju Jaya yang menyatukan penduduk berbilang bangsa di negeri ini. Saya menyeru semua lapisan rakyat di Kota Kinabalu, tidak kira agama dan bangsa, datang bersama-sama kita merayakan Karnival Tahun Baru Cina, dan malam pembukaan akan ada pertunjukan bunga api, dan dengan pertunjukan ini kita syukur dan juga harap kemeriahan dan kegembiraan ini dapat mendatangkan masa depan yang lebih cerah kepada Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor dijadual menyempurnakan majlis perasmian karnival berkenaan.
Pasukan STEM Warriors dari Sekolah Menengah All Saints, Kota Kinabalu mencatat pencapaian cemerlang di pentas antarabangsa dengan meraih beberapa anugerah dalam pertandingan World Youth STEM Invention Innovation WYSII 2026 di Bangkok, Thailand. Bagi kategori pelajar, pasukan ini membawa balik 13 emas, 3 anugerah khas dan 1 perak. Manakala kategori guru merangkul 7 emas dan 3 anugerah khas. Pertandingan berlangsung selama 5 hari sejak 29 Januari ini menyaksikan penyertaan dari 32 negara. Program anjuran Malaysia Young Scientist Organisation ini bagi mencungkil bakat baharu dalam bidang STEM melalui inovasi dan reka cipta, sekaligus memperkukuh keupayaan pelajar dan guru dalam bidang tersebut. Baik saudara, sekian perkongsian dari negeri di bawah bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Salam Malaysia Madani. Silakan Sahi. Terima kasih Soran.